Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini untuk kita sambung lagi kita punya program yang kita namakan sebagai Satu Hari Satu Muka Surat. Okeylah, cerita pada hari ini kita nak cerita tentang satu hukum tajwid yang dinamakan sebagai hukum alif lam. Dalam Al-Quran sebenarnya banyak sangat hukum alif lam ni, tapi bacaan dia cuma ada dua sahaja. Setengahnya kita kata dia alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiah. Tapi pada hari ini saya nak panggil dia dengan nama alif lam izhar dan juga alif lam idgham. Tapi sebelum tu, bagi anda yang baru sampai ke channel ini, sebenarnya kita membahaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada dari sudut bacaan, dari sudut hukum tajwid, dan juga yang lebih penting adalah bagaimana kita nak membunyikan satu-satu keadaan di dalam pembacaan Al-Quran. Jadi untuk kita tak nak berlengah lagi, jom. Macam yang saya dah beritahu di awal tadi, hari ini kita nak bercakap tentang hukum alif lam. Baiklah ya, dalam Al-Quran, apakah skop perbincangan dalam hukum alif lam? Okey. Sebab apa? Sebab ramai kita yang nak hafal huruf tersebut. Huruf alif lam qamariyah ada sekian-sekian, alif lam syamsiah ada sekian-sekian. Tapi kita tak faham, kita tak tahu apa sebenarnya yang nak dibincangkan dalam hukum tersebut. Jadi untuk hari ni saya nak cerita dengan anda semua sikit-sikit lah kan. Apakah skop perbincangan hukum alif lam? Jadi bagi saya, kalau kita faham apa yang nak dibincangkan ni, maka lebih mudah bagi kita nak dapat sebab kita tahu poin perbincangan dia. Okey. Dalam hukum alif lam sebenarnya dia membincangkan, dia menghuraikan kepada kita macam manakah bacaan perkataan-perkataan tersebut. Dan juga perkataan tu dia nak bincang pasal apa? Dia nak bincang pasal dalam menyebut perkataan tersebut, lam itu ada dibunyikan ataupun tak ada. Itu masalah yang nak dibincangkan dalam perbincangan hukum alif lam. Okey ya. Jadi hukum alif lam kita bahas mudah. Hukum alif lam ni dia bincang tentang perkataan tu ada tak bunyi lam ataupun tak ada. Sebab dalam perkataan tu ada ditulis. Contoh kan, kita tengok dekat muka surat yang kita nak bacakan ni hari ni. Okey, dia ada dua perkataan. Dua perkataan lah kan, sebab kita nak tengok alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah tu. Dalam perbincangan, dalam bab penulisan ni kita tengok dia ada alif lam. So ini yang nak dibincangkan. Alif lam, perkataan tu ada alif lam. So inilah yang nak bincangkan. Kalau yang macam ni, yang ni alif lam tak? Bukan. Yang ni dikira hamzah. Hamzah lam. Yang nak dibincangkan dekat sini ni. Yang ada alif lam. Alif lam alif. Tapi alif lam lah cerita dia. Okey kan? Dibincangkan dalam perkataan. Dalam dua perkataan ni kita tengok sama-sama ada alif dan juga lam. Tapi bacaan dia sama tak? Bacaan dia tak sama. Sebab apa bacaan dia tak sama? Sebab hukum dia berbeza. Okey. Yang ni kita katakan dia sebagai hukum alif lam syamsiah ataupun alif lam idgham. Yang ni kita namakan dia sebagai alif lam qamariyah ataupun alif lam izhar. Kenapa dua-dua berbeza? Sebab bacaan dia tak sama. Yang ini kita baca ada bunyi lam tak? Tak ada. Yang ni kita baca ada bunyi lam tak? Ada. Yang ni ada bunyi lam. Yang ni kita baca as-samawat. Yang ni kita baca wal ard. Dalam as-samawat, lam tak ada bunyi. Tapi lam ada tak ditulis? Ada. Dalam wal ard, ada tak lam? Lam ada ditulis. Bunyi lam, bunyi pun ada. Okey. Jadi yang ini kita namakan sebagai alif lam syamsiah. Yang ni kita namakan sebagai alif lam qamariyah. Datang pula satu masalah besar. Apa masalah dia? Masalah dia, saya ni susah nak ingat nama-nama tersebut. Jadi macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak baca sedangkan saya tak ingat nama. Jadi nak menyelesaikan masalah orang yang tak ingat nama ni mudah je. So jangan ingat nama dia. Boleh?
Okey, jadi kita jangan ingat nama dia. Tak perlu ingat pun nama dia. Nama hukum-hukum tersebut tak perlu ingat pun. Tapi yang perlu kita ingat apa dia? Cara bacaan. Jadi dalam Rusam Osmani ni dimudahkan lagi bagi kita dengan didatangkan tanda-tandanya. Ingat lagi tak pertemuan kita yang sebelum ni? Boleh tengoklah kat video-video yang sebelum ni kan. Yang saya bercerita tentang fungsi tanda mati. Yang tanda mati ataupun tanda sukun tu kan. Apa tujuan tanda sukun tu diwujudkan? Diletakkan dekat atas satu-satu huruf tu, apa tujuan dia? Jadi balik semula, tujuan dia adalah untuk huruf yang berada di bawah sukun itu mesti dibaca dengan jelas. Jadi dalam konteks alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah ni, apabila diletakkan tanda sukun, maka automatik bacaan tersebut mesti kena ada. Jadi contoh macam ni kan, lam diletakkan tanda sukun, maka mesti ada bunyi lam. Maksudnya lam tu mesti dibaca lah. Yang ini pula kita tengok, lam ada tak tanda sukun? Lam tak ada tanda sukun. Bila lam tu dia tak ada tanda sukun, maka tak boleh dibaca dengan bunyi lam. Jadi lam ni tak ada lah. Bila lam ni dah tak ada, kita pula jadi keliru kan. Habis tu kalau lam tak ada, macam mana nak baca? Tak boleh baca lah lam ni. Maka kita tengok pula selepas dia ada sin yang bersabdu. Jadi bila macam ni, maka dia menyelamatkan kita. So lam tak payah baca, terus baca sin. Maka bunyi dia as-samawat. Kalau nak dibaca daripada awal, mulkus. Nampak? Mulkus terus masuk sin. Lam tak ada bunyi. Mulkus samawati wal ard. Jadi mudah kan apabila kita baca Al-Quran berpandukan kepada tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan susah-susahkan kepala, jangan rumit-rumitkan kepala. Yang penting kita memulakan langkah pertama untuk membaca Al-Quran. Jadi hari ini adalah hari yang ke-17 kita bertemu dalam siri satu hari satu muka surat ni. Maka bila kita berada dekat hari yang ke-17, maka kita akan baca muka surat yang ke-17. Jadi anda boleh siapkan dengan Al-Quran anda, boleh siapkan dengan nota dan sebagainya, buku pen ke pensel apa semua tu. Jadi kita boleh terus ke muka surat yang kita akan baca pada hari ini. Okey, ini adalah muka surat yang ke-17 dan kita akan baca bermula ayat 106 sampailah ayat yang ke-112. Jadi bacaan kita macam biasa adalah bacaan yang lambat-lambat, sepatah-sepatah, slow-slow dan ianya bersesuaian untuk anda yang baru nak baca Al-Quran. Okey. Kalau dah laju baca tu tak nak ikut pun tak apa. Okey, insya-Allah kita akan masuk muka surat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Okey, ingat semula? Mim yang bertanda sabdu maka dibaca dengan wajibul gunnah. Maksud dia kena baca dengan dengung lah. Okey, sambung.
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Okay, tengok ya. Kita baca ni, kita ada jumpa lagi bahagian bahagian mat pula lah. Kita jumpa lagi bahagian alif lam izhar dan juga alif lam idgham. Ataupun alif lam ni alif lam syamsiah, yang ni alif lam qamariyah. Beza dia kita tengok ada bunyi lam tersebut. Mudah je. Okey. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Sekali lagi kita jumpa keadaan macam ni kan. Ni zakawah ni, ramai baca zakawah ni, tapi bunyi dia zakah. Ni zakat lah ni, zakat. Hak bayar zakat tu kan. Inilah dia ejaan dia. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. Okey, satu lagi yang kritikalnya kepada huruf ya, pada huruf ya yang bertasydid. Okey. Pada kebiasaan kita akan jumpa bacaan ya yang bertasydid ni kita akan baca dengan mad amaniyuhum, sedangkan dia tasydid. Macam mana pula kita nak baca bagi bacaan ya yang bertasydid? Okey, jadi kita tengok sikit tempat keluar huruf ya tu kita guna bahagian tengah lidah yang dia akan naik ke atas kan. Amani ataupun ya yi yu, lidah kita bahagian tengah ni dia akan naik ya yi yu kan. Okey. Jadi bila kita nak baca huruf ya yang bersabdu ni, bahagian tengah ni dia akan naik. Amani, ni dia akan naik, dia akan melengkung dan naik ke atas. Kalau dia tak naik ke atas, amaniyuhum, lidah tak naik, kita hanya tekankan suara, maka dia jadi mat lah. Sebab apa? Sebabnya tak bergerak. Tu ya tu dia tak bunyi. Tak bunyi lah. Jadi bacaan dia,
waktu kita nak sebut tasydid ya, maka bahagian tengah lidah ni dia akan naik ke atas. Amaniyuhum. Boleh tak? Okay, kita baca semula lah. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita dah pun menamatkan bacaan kita untuk muka surat yang ke-17. Okay, jadi macam mana bacaan kita untuk muka surat yang ke-17 ni? Mudah je kan? Dan juga macam mana bacaan kita untuk muka surat yang lepas? Ada buat ulang kaji. Okay, jadi kena buat ulang kaji. Dan juga kena selalu baca. Tak kira lah satu hari satu muka surat ke, ataupun kita nak buat ulang kaji ni boleh buat setengah muka je. Tak apa, biar. Baca lah setengah muka tu. Lebih elok daripada tak baca langsung. Baiklah ya. Jadi hari ini kita dah mulakan hari ini dengan satu hukum yang kita panggil, yang dinamakan sebagai hukum alif lam. Okay, jadi dalam alif lam ni kita ingat semula, alif lam ni perbincangan dia bab apa? Kita berbincang dalam bab bacaan tersebut ada tak bunyi huruf lam. Kalau dia ada bunyi huruf lam, maka namanya adalah alif lam qamariyah. Dan juga kalau bacaan tersebut tak ada bunyi lam, lam tu tak berbunyi, maka itu adalah bacaan untuk alif lam syamsiah. Jadi jangan pening-pening kepala, tengok je tanda dia, ada tak tanda sukun. Kalau ada tanda sukun pada lam, so baca je bunyi lam tersebut. Kalau lam tak ada tanda sukun, selepas dia je yang ada tanda sabdu, maka terus melompat kepada huruf yang bersabdu. Senang je kan? Baiklah, kita dah pun menamatkan bacaan kita. Dan juga seperti biasa, sebelum kita berpisah pada hari ini, satu hadis yang nak didengarkan, iaitu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka bacalah Al-Quran, sebab nanti dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada ahli-ahlinya. Siapa ahli-ahli Al-Quran? Ahli-ahli Al-Quran tu antaranya adalah orang yang selalu berdampingan dengan Al-Quran. Maksudnya selalu baca Quran lah, selalu mengaji. Maknanya dia memang dekat dengan Al-Quran. Maka dia akan, insya-Allah, dia akan dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran. Baiklah, pertemuan kita pada hari yang ke-17 ni cukup sekadar ini. Dan insya-Allah doakan semoga direzekikan lagi kita untuk bertemu pada waktu-waktu yang akan datang. Andai kata channel ini bermanfaat, maka bolehlah disebarkan kepada orang-orang yang memerlukan. Okey. Jadi cukuplah dulu pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah bertemu lagi waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.